Iqra mana dia tak sampai lagi. Sebab saya nak terangkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Nampaklah? Dengan nama Bismillah. Bismi rabbika, bismillahirrahmanirrahim, bismi Allah, dengan nama Allah. Maknanya di sebelum perbuatan bismillah itu adalah bila kita membaca, maknanya adalah aku membaca dengan nama Allah. Nampak tak? Terikat. Okey. Test. Kan tak sangat pun. Sekarang ni imam Ustaz Rohaimi dia tampil ke depan solat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa terjemahan dia? Kita yang dengar tak? Kita sebagai makmum dengar. Apa yang kita faham? Dengan nama Allah. Apa yang kita dengar? Kita dengar bahawa kita terus faham bahawa dia sedang membaca. Dia sedang baca dan kita terjemahkan apa dia? Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa kita faham? Apa kita faham? Dah start dah. Sebab solat mula dengan takbir. Nampak saya? Bila imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita terjemah dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha. Itu terjemahan. Apa kefahaman? Imam tu sedang apa? Aku membaca dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Baik, sekarang kita pula habis imam baca ni kita Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Aku baca dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nampak tak? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Sebab itulah sebenarnya. Sebab itu sebelum bismillah ini adalah perbuatan. Apa perbuatan kita? Apa perbuatan kita? Maka perbuatan itulah yang digabungkan oleh dengan ini menjadikan ayat ini lengkap. Kalau tidak, tiba-tiba dengan kereta yang cantik, saya tak faham. Saya datang dengan kereta yang cantik, automatik kita faham. Dan tak perlulah sebut Ashrabu bismillahi. Tak payah. Perbuatan saja. Sebab itu kata Nabi, semua perbuatan yang tak digabungkan dengan nama Allah dengan bismillah, perbuatan tersebut cacat. Kita meeting Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Aku masyarakat dengan nama Allah. Nampak tak apa jadi pada masyarakat kita? Kita sedang menggabungkan perbuatan meeting kita dengan nama Allah. Cuba bayang kalau pengurusi baca, apatah lagi orang yang dalam itu juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita bawa kereta start. Oh sorry, kita baru tekan push tu start. Tekan. Apa bismillah. Apa yang sedang berlaku? Aku memandu dengan. Jadi pemanduan itu terikat dengan nama Allah. Jadi itu mafhum yang patut kita faham saat kita baca bismillah. Mana kita dapat rasa bahawa Masya Allah, Allah yang sifatnya pemurah, Allah yang sifatnya penyayang bersama dengan aku dalam perbuatan yang baik aku ini. Nampak ya? Baik. Dan dalam ayat yang lain Allah sebut dalam Al-Quran tentang bismillah apa dia? Ketika kisah Nabi Allah Nuh, kan Nabi Nuh, Allah kata apa dia? Orang ayat dalam kata Nabi Nuh, qulu bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah bergeraknya bahtera, ataupun bahtera ini bergerak dengan nama Allah. Maknanya seluruh bahtera itu bergerak kat mana-mana pun, Masya Allah, nama Allah, keberkatan daripada Allah, Allah ada bersama dalam bahtera tersebut. Wa majreha, dan kemudian wa mursaha, di mana dia berhenti, maka pada ketika itu keberkatan juga ada, bukan sekadar bergerak tetapi masa berhenti. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah bismillah ni Masya Allah sebenarnya sangat agung dan kuat. Tidak ada ulama yang mengarang kitab tak tulis bismillah. Makna dia tulis ni Masya Allah
saya mulakan, saya menulis ataupun aku mengarang kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh nampak semua yang saya kasih sekian? Sebab itu kalaulah susah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, hadza yusamma biharfi jarrin, hadza yusamma biharfi jarrin, wa kullu harfi jarrin yahtaju ila majrurin, wa kullu majrurin hunaka majrurun yusamma bi muta'allaq wa muta'allaq ilaihi. Habis. Nampak? Tegang bahasa Arab tu faham kan? Penimpal kita tanya itu ini. Ustaz tanya tegang bahasa Arab tu selesai kan? Dalam bahasa Arab, huruf jar kan? Huruf jar. Huruf jar ni macam bahasa Melayu juga. Dia mesti ada benda sebelum dan selepas. Sebab dia sendi. Maaf saya buat minum macam ni. Dengan adalah sendi, betul tak? Dengan adalah sendi. Siku saya adalah sendi. Bila sebut sendi, dia mesti menghubungkan antara dua bahagian. Betul kan? Baik, sendi tak boleh duduk di hadapan saja. Kalau sendi depan saja apa jadi? Macam tu je. Apa dia bahagian? Cacat. Kan Nabi kata semua perbuatan ini tak berhubung dengan Allah, maka cacat. Maka sebab itu Bismillahirrahmanirrahim, sendi dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Ditunggu apakah yang satu lagi? Yang satu lagi adalah perbuatan kita. Sebenarnya kalau kita boleh faham ni semua yang saya kasih, kita akan dapati ada kekuatan. Bismillah itu bukan sekadar pahala, tetapi rohnya masuk sampai mendatangkan kekuatan. Sebab kita yakin dalam perbuatan kita adanya nama Allah yang sifatnya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan apakah fungsi bismillah tu? Kenapa Nabi suruh sebut? Kenapa Allah perintah kita sebut selalu? Kerana anak kunci keberkatan ada pada bismillah. Anak kunci dia punya apa? Anak kunci keberkatan. Maaf tanya, apa itu berkat? Dia sebentar harap. Orang biasa cakap berkat. Apa itu berkat? Ini mic yang tarik suara. Jadi mic yang ada dua jenis, satu yang tarik suara tu dia memang nak sikit. Apa makna berkat? Manfaat. Berkat maknanya adalah bertambah. Berkat bahasa Arab maknanya adalah numu, benda yang bertambah. Dalam tafsir Tabari, ini terjalan lain, tafsir jalan itu mencari ini. Dalam tafsir Tabari menyatakan berkat maknanya adalah thubutul khairil ilahi fi syai'in. Mantapnya, kukuhnya kebaikan Tuhan pada satu-satu perkara. Itu berkat. Kebaikan Tuhan ada pada satu perkara, maka itu berkat. Ya, dalam air yang berkat adanya kebaikan Tuhan. Apa dia? Kesihatan, keafiatan. Dan bolehlah kita bincang sikit berkat itu supaya kita nampak lebih teruja untuk kita menghayati. Bila sebut berkat terbagi pada dua. Bila sebut saja berkat, yang ada bertambah tadi, dia terbagi pada dua. Apa dia yang pertama? Satu benda itu dianggap berkat adalah yang pertama adalah apabila ianya apa dia? Maknanya bertambah. Yang pertama, apa maksud bertambah itu? Yang dimaksudkan bertambah ataupun berkat itu adalah, ataupun dimaksudkan kebaikan Tuhan itu adalah, yang pertama sekali adalah dia melepaskan. Saya buat Melayu ya. Melepaskan kemudaratan. Saya betul. Melepaskan kemudaratan. Satu benda yang berkat, pertama sekali dia bertindak adalah dia akan lepaskan kita daripada mudarat. Bila satu benda itu berkat, dia akan lepaskan kita daripada kemudaratan. Dan yang kedua adalah menarik kebaikan. Satu-satu benda yang berkat, dia akan tarik sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan.
Bukan satu kebaikan, tetapi kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi sebelum ditarik kebaikan, kerjanya yang pertama adalah melepaskan kemudaratan. Melepaskan kemudaratan. Bismillah tu. Pada bismillah yang kita baca, dalam kita, kalau betul kita punya keyakinan yang dalam, ada mudarat dalam kita punya nasi lemak, maka bismillah itu akan saya makan gemuk. Itu hanya ada masalah pada bismillah ni. Saya nampak kan, saya nak nampakkan benda ni. Sebab bila sebut berkat, dia mesti kita bagi pada dua. Berkat itu pertama sekali dia melepaskan kita daripada mudarat. Ini yang aula, ini yang utama. Sebab tu Nabi kan ajar dalam hadis, apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca tiga kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Nampak tak? Bismillahilladzi la yadurru mudarat. Dengan nama Allah, Bismillahilladzi la yadurru, tidak akan memberi mudarat, sebab dia melepaskan mudarat. Sebab tu bismillah adalah fungsi pertama dia. Kalau dia tu berkat, dia akan lepaskan kita daripada sebarang mudarat. Itu berkat. Dan sebab tu kita baca. Sebab tu kalau kita terjemah pun Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, sebenarnya dia adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu. Cuma Nabi nak tambah supaya kita sebut pada self-talk kita dengan nama Allah. Tidak akan memberi mudarat apa-apa pun di langit dan di bumi, kerana Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha melihat, contohnya. Kenapa kita katakan begitu? Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu memang fungsinya adalah untuk melepaskan mudarat. Melepaskan mudarat. Boleh ke? Macam mana? Tak dengar? Masya Allah ya. Oh bahaya bahasa-bahasa antibody ya. First kali dia kena jadi antibody kita, dia jadi protection kita. Dan amalkanlah, sebab tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi ya, daripada Affan bin Utsman bin Affan bin Al-As bin Abu bin Umayyah bin Abi Syams bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, yang menyatakan bahawa ayah aku membacanya sebagai ajar oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, bacalah 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Dan kata Nabi, barang siapa yang membacanya, la yadurruhu syai', tak ada benda boleh memudaratkan dia. Itu keyakinan yang datang dalam diri kita. Keimanan, tadi sebut tadi keimanan tadi kan, kepercayaan, keimanan datang dalam diri kita bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan-perbuatan baik yang kita bacakan, maka pada ketika itu tidak ada benda yang boleh memberikan mudarat. Okey. Yang pertama, kalau dia berkat, dia melepaskan mudarat. Sebab itu pernah berlaku dalam sejarah, berlaku pada Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid pergi ke satu tempat, dan orang tempat itu kata tempat ini terkenal dengan sihir dan racun. Samun qatil adalah racun yang membunuh. Setitis daripada racun itu kalau masuk dalam pembuluh darah kapilari, maka dia akan masuk dan kemudian dia akan memberhentikan fungsi jantung, hati dan segala macam serta merta. Maknanya mati on the spot. Punya kuat racun santau itu, sampai siapa yang minum mati. Apa Khalid buat? Ini tuan-tuan, saya cerita jangan tiru aksi. Cerita tapi jangan tiru aksi di rumah. Kena ada remind kat bawah kan. Takut insya-Allah hari ni dengar seorang beli punya ni balik singgah kat kedai hardware, beli gerak maksud 1 ya, 5 liter. Sebab Khalid ni saya suka cerita dia. Satu boleh dengar tapi jangan ikut. Yang pertama antaranya adalah jangan buat macam Khalid. Sebab saya nak Khalid ni hebat sangat orangnya. Apa yang pertama jangan buat. Sebab saya nak Khalid ni kalau dia jalan, kita dah dengar dia nak masuk. Dia datang, kita dah dengar dah. Kenapa?
Sebab Khalid tidak pernah berjalan melainkan di pinggangnya ada 8 bilah pedang. Waktu jangan tidur. Oh, tiba-tiba hari Jumat datang, dia tengok Masya Allah, tengok, tengok 8 bilah pedang, Masya Allah, jangan tidur. Ya, sebab dia adalah sayfun min suyufillahil maslul, pedang daripada pedang Allah yang terhunus di atas muka bumi. Allah, Khalid hebat, tak hebat. Dan dia pakai serban. Dia akan dililit serban dia, dan dia akan cacapkan panah-panah di sekitar dia serban. Oh, jangan tiru juga. Oh, datang lepas ni, Masya Allah, serban besar, anak-anak dia memang cuak lah imam. Okay. Tapi Masya Allah, Sayyidina Khalid ni memang betul lah kalau kita nak cerita hebat. Tapi kita kadang-kadang ambil rahsia kehebatan ni daripada bismillah yang kita nak bincang, yang kita bincangkan ni, ya. Sayyidina Khalid ni Masya Allah, bila dia berdepan dengan musuh, Allah, ya. Sebab nanti kalau kita cerita bismillah ni, kenapa Nabi suruh bismillah ni? Kenapa saya panjang sikit bismillah ni? Sebab daripada bismillah dia rentetan nak lompat sampai mencapai ikhlas. Sebab bila kita buat kerana dengan nama Allah, dia akan buat, dia akan pergi daripada bismillah, amalan itu jadi pada lillah. Kita duk latih bismillah dengan nama Allah, amalan tersebut dia akan buat jadi dengan nama Allah yang dibuat lillah, kerana Allah. Dia punya apa? Connection, kaitannya adalah bila seorang buat kerana Allah, aku buat. Nanti kita test Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid Masya Allah sangat mati dia. Sebab dia mati atas katil. Perang, semua medan perang, menang semua medan kalau dia jadi pemimpin. Tetapi bila orang mandikan jenazah dia, Masya Allah, belah depan dia, Masya Allah, tidak ada 1 inci melainkan di sana ada 1 paruh. 1 inci 1 paruh, 1 inci 1 paruh, 1 inci 1 paruh. Jangan jual produk paruh ke apa, memang dia tak akan beli punya. Tidak ada 1 inci. Paruh. Masya Allah, orang medan perang. Tetapi bila orang masuk pada belakang, tidak ada walau 1 inci paruh. Kat belakang ni bersih, tidak ada walau 1 inci paruh. Kat depan tidak ada 1 inci melainkan ada paruh. Kenapa? Sebab bila dia duduk atas kuda dia medan perang, Masya Allah, dia ibarat anak panah yang lepas daripada busuk. Dia tidak akan toleh ke belakang, so pergi ke depan. Maka satu kalau kena panah ke, kena tombak ke, kena pedang pun bahagian depan dia, belakang tak kena langsung, sebab dia memang sentiasa depan. Cuba kita tengok, kalau kita berbulu kat belakang, apa tak lari? Orang balik kampak balik itu melekat kat belakang, Masya Allah. Kat depan bersih je, kenapa tak bersih? Masya Allah. Belum apa-apa dah pakai langkah yang paling tinggi, langkah 1000 tu kan. Hak tu untuk ajar juga kan. Tapi hak last kali dia kata, ni kalau emergency baru pakai langkah dia kata. Jangan ajar langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 7, langkah 10. Kita terus pakai langkah 1000. Tapi tuan-tuan, saya cerita tadi ya, dia pergi tempat tu dan kena racun tadi. Dia kata kepada orang, bawa mari racun. Sebab dia jadi panglima ketika itu, dan dia penting untuk bentukkan akidah orang ni. Bawa mari racun, dia kata, dan kena orang bawa padanya racun. Apa dia buat dengan racun tersebut? Dia minum racun yang berwarna hijau gelap pekat itu, ya, yang kalau sintetis masuk, apatah lagi 2 botol. Cuba bayang, kalaulah 1 titis boleh membunuh, apa tak lagi 1. Apa dia buat? Aduh, kecil subhanallah. Ya. Racun. Koktel. Macam-macam. Okey, apa dia buat? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Fasyariba, lantas ni. Apa tu, jangan buat aksi di rumah, please. Dan sebab kita tak tahu apa yang ada dalam diri, keyakinan, kepercayaan tadi sebut Bismillah tadi, permulaan tadi saya tanya, cukup keimanan, kepercayaan.
Baik. Dia membacanya dan kemudian meminumnya, bismillahirrahmanirrahim, dan meminumnya sampai habis satu cawan. Habis satu cawan, orang tengok tak nafas. Buat tahun-tahun 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Okey lagi. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini tak jadi kawan-kawan lagi, Masya Allah. Dia berdiri dengan keadaan segar, bugar, tidak sebarang kotoran ada pada dia. Apa doa dia baca? Ni kadang-kadang kita tengok, ustaz, apa doa? Saya orang ini macam ni lah, inaya lah ni. Saya orang buat macam-macam. Kita dah ada doa yang Allah beri di permulaan. Ini yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi problema kita adalah kita hanya baca untuk pahala. Allah bagi pahala. Tetapi ingat, ulama berkata keberkatan adalah sesuatu benda selain pahala. Pahala dah tersimpan. Tetapi ada benda lain yang Allah nak beri sebab pahala ni bermanfaat di hari akhirat. Tetapi benda ini Allah nak bagi di dunia. Apa dia yang pertama? Lepas kita daripada mudarat. Kalau kita yakin, maknanya kita nampak bahawa Masya Allah, meeting aku ni, masyarakat aku ni, aku tegur anak aku ni, aku bersama dengan isteri aku ni dengan nama tersebut, bismillahirrahmanirrahim. Cuba bayang betapa keberkatan Allah masuk bersama dengan ini. Ini dihayati oleh Sayyidina Khalid Al-Walid. Maka sebab itu dia tak risau walaupun samun qatil, racun yang membunuh. Dan ada tanya? Ada tanya? Memang habis. Ni baru nak cerita. Baru nak cerita impact dalam diri. Baru nak cerita. Cerita belum tentu faham. Tahu dengan faham lain, faham dengan hayati lain. Mereka itu menghayatinya, Masya Allah, sampai. Sebab Khalid Al-Walid payah nak cerita tentang tafsir macam ni. Ada ke masa dia nak syarah pada orang-orang di tempat tersebut yang takut, Masya Allah, seolah-olah makhluk memberi bekas kepada makhluk, seolah-olah mudarat datang daripada makhluk. Khalid nak bagi tahu cara mudah. Saya pun kalau boleh macam tu, saya pun nak buat macam tu. Hari ni tuan-tuan, payah sangatlah kuliah Bismillahirrahmanirrahim panjang, tanya sana, tanya sini. Baik, pokok ni sini gerak maksud satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Maknanya dengan nama Allah ini dia adalah kunci keberkatan. Keberkatan termasuk menolak kemudaratan. Duk minum. Habis semua, wabilah. Sekian saja, wabilah taufik. Kan balik tadi dah kita, Masya Allah. Boleh dah shopping kat IKEA. Ini kena cerita ni. Kenapa? Sebab nak masukkan ilmu dan kefahamannya supaya kita yakin benar-benar. Tetapi semua yang saya kasihkan, ada benda lain yang saya katakan, bila kita biasa dengan dengan nama Allah, maka dia akan datang lillah. Itu yang best. The best partnya adalah orang yang faham ini, maka sampai dia buat, ya aku memandu kerana Allah, aku berumah tangga kerana Allah, aku ada anak kerana meeting ini kerana Allah. Bukan sekali bukan dengan nama Allah, tetapi dia menghantar kita kepada kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Jom kita test Khalid Al-Walid. Jangan rasa kau sangat tadi makan apa? Minum keramat sum okey je. Tahukah kita bahawa ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, Osman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, nama dalam IC dia je, nama dia saya tak ingat. Bila Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Khalid lah menjadi dia punya apa dia? Panglima perang dia. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, dan ketika itu Sayyidina Khalid sedang bawa ketubukan bala tentera untuk menyerang satu kawasan. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar wafat dan dilantik oleh Sayyidina Umar Ibni Al-Khattab Ibni Naufal Ibni Abdul Uzza Ibni Riyah Ibni Abdullah Ibni Qutib Ibni Razzah Ibni Adi Ibni Ka'ab Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Ibni Fihr Al-Quraisy. Marah betul lagi ya. Nak ceritanya, apabila Sayyidina Umar dilantik, maka dihantar terus utusan untuk dihantar kepada Sayyidina Khalid. Maka dia tulis satu scroll. Maka utusan naik kuda punya laju dan hantar utusan pada waktu subuh masuk dalam khemah Khalid Al-Walid yang jauh daripada kota Madinah. Khalid Al-Walid buka scroll tersebut, mendapati yang pertama kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Yang kedua, Khalid Al-Walid dipecat jawatan ketua turus tentera. Yang ketiga, yang kedua diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalid Al-Walid dipecat jawatannya. Yang keempat, diganti oleh seorang lain yang bernama Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah. Khalid maksud Masya Allah waktu subuh, tentera tengah duk bersiap-siap, tengah pakai baju besi, tengah duk gosok kuda nak serang musuh-musuh yang sedang beratur di sana. Apa kata Khalid Al-Walid? Khalid Al-Walid kata, wahai saudara, wahai ya Rasul, wahai putusan, boleh tak kita baca benda ni lepas perang nanti? Okey, kalau itu yang kamu rasa, okey. Maka Khalid Al-Walid keluar, naik atas kudanya, pimpin bala tenteranya, bertakbir macam biasa, menghayun pedangnya, 8 bilah pedang tersebut bergemerencing pada pinggangnya, dan kemudian tidak ada orang yang dia tidak tempur, dan sekejap saja musnah musuh. Habis saja musuh, maka dikumpulkan orang Islam, tentera Islam. Dia panggil putusan tadi, mari sini baca sebut. Yang pertama sekali, berita sedih. Apa berita sedih? Bahawa Khalifah Islam Sayyidina Abu Bakar telah meninggal dunia. Sedih tentera Islam. Dan diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat besar di Madinah telah mengganti dengan Sayyidina Abu Bakar. Bertakbir mereka, Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi pengganti. Yang ketiga, Khalid, anda dipecat jawatan Ketua Parlimen Islam kepada prefek biasa, dan diganti oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Orang tengok muka Khalid, Masya Allah, dan bertanya, bila berita ni sampai? Tadi. Engkau dah tahu berita ni dalam WhatsApp? Nah, itu tamat, jangan pula Masya Allah ni kan. Saya nak bagi fahamkan kita kan. Maknanya dia dah tahu perkara tersebut. Dan kami lihat kamu duduk atas kudamu, kami lihat kamu mengeluarkan pedang daripada sarungmu, kami lihat getaran takbir Allahu Akbarmu, kami dengar bunyi gemerencing pedang yang ada pada pinggangmu, dan tidak berubah sedikit daripada perang-perang yang sebelum ini. Apa kata Sayyidina Khalid bin Al-Walid? Aku berperang kerana Allah, bukan kerana orang. Aku perang, aku dedikasikan peperangan aku, diri aku, darah aku ini kerana Allah, bukan kerana Umar. Kalau Umar tak lantik, tetapi peperangan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, aku buat. Nampak tak? Sebab itu Bismillahirrahmanirrahim yang kita amal, dia akan lompat kepada lillah. Bila lillah, hati kita lapar. Saya terbayang kalau saya lah Khalid Al-Walid dengan begitu glamour, dengan jalan apabila pedang tongklang, gila-gila, minum cendol pun pakai juga dia kan. Tiba-tiba dapat surat tersebut, agak-agak apa saya buat? Omar daripada saya nama Omar je dah. Daripada jadi budak Omar je dah. Kumpul tentera dia, wahai saudara, saya telah set GPS kita ada sikit masalah. Rupanya musuh bukan di sana, rupanya 400 batu. Semua pun terkejut. Kemana akan dia bawa? Bawa balik Madinah. Jatuhkan Sayyidina Umar. Bukan sekadar panglima perang, dia jadi khalifah. Tetapi Masya Allah, power atau tak powernya seseorang yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi punca dan mulanya mana? Bismillah. Sebab tu kalau kita nak tenang dalam hidup, yang puas dalam hidup, hayati Bismillah. Sebab berkatnya luar biasa, dia protect diri kita. Kita test lagi Khalid Al-Walid, kau dia betul dan tak nak bagi sejarah je. Walaupun payah nak kontrol apa tu, nak kontrol macho pada masa tu kan, nak kontrol muka jangan jadi macam muka hijau depan orang kan. Dia okey je, orang kata okey, ya okey. Sebab hatinya dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sampailah peperangan berikutnya, mereka terpaksa perang satu kawasan tersebut dalam kubu-kubu tidak dimasuk. Yang memimpin adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dan pada saat itu Masya Allah, tak boleh, sebab kepung ni peperangannya adalah kalau kita punya bekal lebih banyak daripada orang di dalam, pengepungan tak akan berhasil. Sebab bekal kita makin kurang, tentera kita makin lemah. Apa kita kena buat? Kita kena serang ke dalam kubu walau Abu Qas sekalipun. Maka Abu Ubaidah Amir bin Jarrah panggil tentera Islam. Kata apa? Kata Abu Ubaidah, kita terpaksa panjat tembok tersebut
Sepaling tidak memerlukan 5 orang, 6 orang. 5 orang beratur berdiri di atas bahu masing-masing, dan orang yang ke-6 dia kena panjat dan kena lompat ke belah sana. Sekiranya ada musuh di dalam sana, maka pastinya dia pertama akan mati, misi ini gagal. Tetapi kalau dia lepas, apa dia kena buat? Buka gerbang tersebut dan tentera Islam akan gempur pada satu masa. Saya nak tanya, kata Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah, siapa di kalangan kamu yang nak jadi orang yang ke-6 tersebut? Siapa angkat tangan? Aku. Cerita. Ya, gila. Yalah, saya bukan apa-apa pun. Dia bukan pangkat pun, ya. Bukan ada nilai pun. Buat pun tak amat tak indah pun. Ada pun tak pun. Nampak kalau kita lah. Nak ceritanya, lillahi ta'ala itu dah ada dalam sel dia. Dah ada dalam muscle dia. Maka sebab tu Masya Allah, power tak powernya Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah hebat sangat. Sebab itulah Masya Allah, kalau kita boleh sampai tahap ini, tak ada benda yang memudaratkan kita. Sebab tu kata Nabi, la yadurruhu syai'. Tak ada benda mudarat. Kita ni mudarat bukan datang daripada pedang. Mudarat datang daripada orang kata. Mudarat daripada orang nilai. Suami tak senyum, menderita. Isteri tak thank you, sedih. Mudarat lah tu. Bila mudarat, Masya Allah, berubah cuaca dalam diri kita, Masya Allah, lebih teruk daripada perubahan cuaca alam yang berlaku pada hari ini. Tetapi Masya Allah, stabilnya ada. Sebab tu Masya Allah, Allah dekatkan kita. Sehingga Masya Allah, dalam banyak kalimah yang paling dekat dengan kita adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni kita akan bangun, kita akan start kereta. Bismillah kita sebutkan. Kita sampai ke rumah, kita masuk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk dalam family kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dijamu dengan makanan, Bismillah. Cuba bayang kalaulah meresap dalam roh dan jiwa kita. Cuba bayang betapa hebat. Dan inilah Syekh Jalaluddin As-Suyuti bila dia menulis kalimah itu, pada satu kalimah yang paling pendek tetapi satu pemahaman yang sangat luas dan yang sangat besar, impaknya yang sangat hebat, yang menjadikan insyaAllah seorang itu merdeka, gembira dan bahagia, ya. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, mari saya menyeru diri saya untuk kita sama-sama amalkannya. Kita dah amal alhamdulillah, tetapi kita keluarkan daripada kepompong biasa untuk mendapat pahala dan ganjaran semata-mata. Tetapi kita tahu bahawa ini adalah anak kunci keberkatan yang akan melindung aku kerana aku bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita akan dapati bahawa kemuncaknya aku buat semua ini adalah kerana Allah. Tidak ada kepuasan lain melainkan itulah kepuasannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kemuncak, ya, kita sedang menceritakan asasnya Bismillah, tetapi kemuncaknya adalah mukhlisina lahuddin, seperti Khalid Al-Walid yang lillahi ta'alanya, Masya Allah. Dan itulah contoh para sahabat yang kita nak contoh, orang yang telah dididik, ditarbiyah, diajar oleh Nabi SAW, yang bukan murid-murid Nabi SAW, dan patutlah mereka dipuji oleh Allah sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan kita nak jadi macam mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekadar ini. Ya, semoga kita mendapat kemanfaatan daripada Bismillah. Nanti kita insyaAllah bincang pula, alhamdulillah hamdan muwafian li ni'amihi. Lepas tu kita lajulah. Ya, semua orang kata, Ustaz kalau macam ni berat ni, bila nak habis selanjutnya Bismillah ni baru satu, untuk alhamdulillah satu. InsyaAllah kita senang je, nak cepat boleh cepat. Saya pun tadi dah nanti Bismillah, terang je lah Bismillah macam ni.